Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Khairi dari Ijazah Sarjana Muda Dakwah semester 4. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan marahil ad-dakwah. Kami akan membentangkan bab yang ke-6, iaitu saya wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Dalam bab ini, ia menerangkan tentang bahawa keimanan dengan Islam sewajarnya sampai ke darjah yakin bahawa masa depan kelak ialah milik Islam. Iaitu kita sebagai umat Islam kena tanamkan dalam diri kita bahawa Islam ini akan menguasai dunia ini satu hari nanti. Yang kedua, Islamlah yang paling ampuh dan mampu untuk menyusun urusan hidup dan memimpin manusia. Iaitu kita kena yakin juga bahawa undang-undang Islam, syariat Islam apa semua adalah yang paling sesuai digunakan untuk manusia sejagat. Agama Islam adalah satu-satunya manhaj atau cara hidup yang selaras dengan kehendak fitrah manusia. Iaitu agama Islam ini sangat sesuai digunakan untuk manusia dan mampu relevan sepanjang zaman. Islam dapat mengimbangkan tuntutan lahiriah dan rohaniah insan. Dalam surah Al-Mulk ayat keempat, Allah mengatakan bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maksudnya, apakah Allah yang mencipta itu tidak mengetahui, iaitu yang kamu lahirkan dan sembunyikan, dan Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Iaitu Allah itu menciptakan manusia dengan undang-undang yang perlu kita patuhi. Apa yang Allah suruh kita kena buat, apa yang Allah larang kita tak boleh buat. Sebab apa? Sebab Allah lah yang menciptakan kita dan dia tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Seterusnya manhaj Islam bersifat Rabbani. Satu corak penghayatan yang kudus mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia, iaitu undang-undang barat yang diciptakan oleh manusia agak tidak sesuai berbanding dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu sendiri. Seterusnya, mampu kekal dan memberikan saham tamadunnya di setiap zaman, tempat dan peringkat, iaitu syariat yang telah di syariat Islam ini sangat relevan sepanjang zaman, daripada zaman dahulu sehingga zaman sekarang. Poin yang kedua adalah manhaj Islam bersifat universal, iaitu sejagat. Manhaj Islam yang bersifat sejagat atau universal menyerlahkan ciri-ciri keinsanan dan ciri infitah, iaitu bersifat terbuka atau kelapangan. Ciri infitah ini mengatasi pertimbangan kedaerahan, perkauman, kebangsaan dan sebagainya. Maksudnya Islam ini sangat menyeluruh dan tidak membezakan antara kaum dengan kaum ini. Maksudnya manusia itu semua sama. Cara ini sebenarnya adalah cetusan dari Sibrah Rabbaniyah itu sendiri. Kau baca ke? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Said Iqmal bin Said Aminuddin, nombor matrik 051632, dan hari ini saya akan membentangkan bab 6, iaitu
subtopik saya wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Baiklah, sebelum ni kawan saya ada menerangkan beberapa manhaj, iaitu manhaj Islam bersifat Rabbani dan manhaj Islam bersifat universal, iaitu alamiah. Dan saya akan meneruskan pembentangan, iaitu yang ketiga, manhaj Islam bersifat anjal murunah. Baiklah, poin yang ketiga, manhaj Islam bersifat anjal murunah. Murunah ni dia macam nak cakap tak tetap lah. Sebab dalam poin yang pertama, keanjalan manhaj hidup Islam iaitu fleksibel lah. Kira macam fleksibel ni benda yang kita boleh ubah-ubah, benda yang boleh berubah, memberikannya daya untuk menghadapi aneka permasalahan hidup yang datang silih berganti, sibrah. Maknanya keanjalan kaedah hidup Islam ni dia berubah-ubah, dia banyak cara, banyak benda yang berlaku. Dan dalam kaedah kita nak menghadapi hidup Islam ni memang banyak masalah, iaitu yang kita deskripsikan dalam bahasa Islam, bahasa Arab dia sibrah. Baiklah, poin yang kedua, sibrah ni ataupun ciri ini memberikan kebolehan untuk berjihad, menyimpulkan hukum hakam terhadap hal-hal yang tidak ada nas, sama ada melalui kias ataupun masalah mursalah, ihtisan dan sebagainya. Maknanya dalam manhaj ni dia berikan ciri ni dalam masalah sibrah ni, hidup Islam, kaedah hukum Islam ni dia memberikan kebolehan untuk ulama berijtihad lah, untuk kita ulama berijtihad, kita bagi tahu jalan yang terbaik. Kira kita nak jalan keluar dari masalah tersebut, sebab benda tu tak ada nas kan. Benda tu, masalah tu tak ada dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah. So ulama boleh berijtihad lah untuk memberikan jalan keluar daripada masalah tersebut. Baiklah, yang kedua, manhaj dalam bersifat syumul. Syumul ni yang kita tahu menyeluruh lah. Poin yang pertama, ia adalah ciri Islam yang menyeluruh, yang membezakannya dengan sebarang manhaj atau sistem hidup duniawi yang punya dimensi matlamat yang terbatas. Okey, dekat sini kita tahu yang boleh kita tahu ciri Islam ni kita tahu agamanya menyeluruh. Kiranya memang tak ada pun benda yang tak sempurna, semuanya sempurna. Kira apa-apa masalah yang berlaku, Islam dah tunjuk ajar, Islam ada jalan keluar dia. Itu yang menyebabkan bezanya agama Islam ni dengan agama lain. Dan sistem hidup duniawi yang punya dimensi matlamat yang terbatas. Maknanya kita ni tak macam agama lain. Agama lain dia tak ada limit. Kira dia hidup dia tak tentu. Kira dia pun boleh buat apa dia pun nak buat. Macam Islam ni, kita macam bak kata ulama, umat Islam ni, dunia ni penjara bagi umat Islam. So kita ada limit dia untuk kita buat sesuatu. Apa yang kita suka, kita ada limit dia. Contohnya dalam Al-Quran sebut, kita ni makan, boleh makan sebab kita perlu makan, tapi tak boleh berlebih-lebihan. Maknanya benda tu perkara mazmumah, Allah tak suka kalau kita makan berlebih-lebihan. Kira kita umat Islam ni ada limit dalam setiap perbuatan yang dia buat. Baiklah, poin yang kedua, manhaj Islam adalah manhaj ciptaan yang maha mengetahui segala masalah manusia baik buruk. Baiklah, kaedah Islam ni, siapa yang membina ciptaan manhaj kaedah Islam ni, iaitu yang kita tahu mestilah Allah SWT. Dan dia tahu apa umat dia yang akan buat, dan apa umat dia, apa kesan benda ni baik buruk terhadap umat dia. Sebab tu Allah ciptakan kita, Allah ciptakan peraturan supaya kita ikut. Sebab Allah tahu apa yang kita akan buat kalau kita tak ikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Baiklah, poin ketiga, Islam adalah satunya agama mampu memenuhi keperluan manusia, baik pun individu ataupun kelompok, baik dalam urusan kepimpinan maupun perundangan dalam luar ataupun negeri. Okey, dalam isu ini, Islam satu-satunya agama yang sepatutnya kita ikut dalam segala aspek, dari segi individu, kelompok, dalam urusan kepimpinan dan perundangan luar ataupun dalam negeri. Maknanya
kita sebagai umat Islam ni, masalahnya kita dekat Malaysia sekarang ni kita tak ikut sepenuhnya perundangan Islam. Contohnya hukum hudud. Hukum hudud tu ijtima' 4 mazhab. So memang wajib dilakukan sebuah negara yang mampu melakukan hukum hudud tu. Macam kita majoriti di Malaysia ni memang masyarakat Islam lah. So itulah masalah kita di Malaysia ni, sebab kita tak laksanakan hudud. Mungkin ada beberapa masalah daripada pihak yang tertentu. Seterusnya, ini Allah ada berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-138 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Yang bermaksud itulah corak, yang bermaksud celupan Allah, maka siapakah yang lebih baik pencoraknya daripada Allah. Maksudnya ke sini Allah nak beritahu, Allah mengetahui setiap baik buruk manusia ni, dan siapakah yang lebih baik pencorakannya dari Allah, dan Allah beritahu siapa yang lebih mengetahui dalam benda-benda ni. So tak lain tak bukan, memang Allah yang cipta manusia, Allah yang cipta semua makhluk, yang mengetahui baik buruk kesan dia terhadap suatu benda. So sebab tu Allah ciptakan peraturan semua yang ada dalam Al-Quran bagi kita mengikut segala peraturan tu, daripada kita keluar daripada perut ibu dan sampailah kita meninggal dunia. Selain itu, orang kafir sekarang berpendapat bahawa Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Dia pun beranggap bahawa Al-Quran ni memang khas untuk bangsa Arab je. Benda tu tak betul, sebab dalam Al-Quran ada sebut memang Allah turunkan Al-Quran ni sebagai peraturan kepada seluruh umat manusia, tak kira setiap bangsa di dunia ni. Akhirnya memang Al-Quran ni turun untuk semua umat manusia. Baiklah, itu dah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Uzaifi bin Ahmad Ghazali, nombor metrik 05-0885. InsyaAllah pada hari ini saya akan membacakan satu tajuk, iaitu kegagalan sistem-sistem ciptaan manusia. Pelbagai aliran pemikiran, falsafah, peraturan, sistem politik, ekonomi dan sosial ciptaan manusia ditawarkan untuk menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi manusia sejagat. Malangnya semua tewas dan gagal apabila dilaksanakan. Hingga ke hari ini tidak ada satu aliran pun yang dapat memperlihatkan kemampuannya untuk menyesuaikan dengan realiti kehidupan. Jadi kita haruslah mengetahui dan menginsafkan bahawa kegagalan yang dialami oleh sistem hidup dan ciptaan manusia mempunyai keterbatasannya, kelemahannya, sifat kesementaraannya, dan hakikatnya ianya dari ciptaan manusia itu sendiri. Jadi ada 4 aspek kegagalan sistem-sistem ciptaan manusia ini. Antaranya ialah kegagalan dari aspek sistem sosial. Yang kedua, kegagalan daripada aspek sistem ekonomi. Yang ketiga, kegagalan dari aspek sistem politik. Dan yang keempat, kegagalan dari aspek sistem ketenteraan. Jadi saya masuk topik yang pertama, iaitu kegagalan sistem sosial. Okey, kegagalan sistem sosial. Apa yang dikaitkan dengan kegagalan sistem sosial? Yang pertama iaitu ikatan kekeluargaan semakin terburas dan kasih sayang semakin pudar. Ini kerana ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Anak-anak ini amat memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa. Ada segelintir ibu bapa yang begitu sibuk dengan kerjaya sehingga anak-anak mereka terabaikan dan tidak dapat kasih sayang secukupnya. Sikap ini boleh menyebabkan anak-anak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan melakukan perkara-perkara yang negatif. Okey.
akhlak luntur dan runtuh, dan nilai-nilai keutamaan. Nilai-nilai keutamaan dan keluhuran sudah kehilangan harga. Ini kerana ramai yang terlibat dalam gejala sosial yang tidak mempunyai didikan agama dan moral. Mereka tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam. Mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka berpendapat bahawa kehidupan ini perlu diisi dengan hiburan dan keseronokan semata-mata. Okey, poin seterusnya, ketegangan dan permusuhan sudah mengambil tempat kedamaian dan ketenangan. Lalu semangat egoistik dan mementingkan diri mengalahkan semangat kerjasama dan mengutamakan orang. Jadi apabila sikap ego ini terlalu tinggi ada dalam diri mereka, maka mulalah pergaduhan dan permusuhan yang tiada hujungnya. Jadi kita haruslah bersatu hati dan berganding bahu untuk mengambil tindakan yang konkret dan proaktif bagi menangani kegagalan sistem ini, kerana akan memudaratkan kesejahteraan masyarakat dan negara kita. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahimi bin Azman, nombor matrik 050584. Hari ini saya akan sambung perbincangan Huzaifi bertajuk kegagalan sistem-sistem ciptaan manusia yang mempunyai 4 kegagalan sistem. Yang pertama, kegagalan sistem daripada segi sosial. Yang kedua, daripada segi ekonomi. Yang ketiga, daripada segi politik. Dan yang keempat adalah sistem ketenteraan. Saya sambung yang kedua, iaitu kegagalan sistem ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kapitalisme dan sosialisme ternyata gagal dalam mewujudkan syurga impiannya ataupun masyarakat yang serba adil sebagaimana yang dilaungkan. Dari sistem ini tercetuslah berbagai krisis dan permasalahan hidup. Saya boleh katakan bahawa di sini masalahnya berpunca daripada kegagalan sistem ekonomi yang berpihak ataupun puncanya daripada kerajaan, kerana kerajaan memungkiri janji yang telah dinyatakan terhadap masyarakat mereka. Kiranya sebelum kerajaan itu membangun, kiranya mereka meminta sokongan rakyat dan masyarakat agar mereka membangunkan ataupun ekonomi terus membangun melalui sokongan rakyat dan masyarakat. Tetapi kerajaan mengabaikan suara rakyat. Seterusnya berlakulah kezaliman sosial, berlakunya faktor kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Okey, yang ketiga, kegagalan daripada sistem politik. Dalam arena politik, sistem adalah ketenteraan, demokrasi, republik yang beraja atau tak beraja bertanggungjawab melahir dan merangsang serta membiarkan penyelewengan serta kebejatan di setiap peringkat. Penyalahgunaan kuasa, sikap pilih kasih, rasuah, merasa besar diri dengan kekuasaan, di samping bencana fitnah, pembunuhan, penggulingan kuasa yang silih berganti, pemberontakan, penyikiran serta bunuh diri. Hampir-hampir menjadi kezaliman pada sistem tersebut. Ini kerana masyarakat ataupun yang mempunyai jawatan dalam sistem politik ini bukan semuanya bertanggungjawab dengan betul. Akan tetapi mereka menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri. Seterusnya melibatkan orang ramai, membuatkan masyarakat berpecah belah dan berlakunya pergolakan sistem politik yang teruk pada masa itu, dan kemungkinan masyarakat tidak berpuas hati. Kemungkinan juga masyarakat membuat pergolakan ataupun buat satu protes tidak berpuas hati terhadap kerajaan yang memerintah pada masa itu. Yang keempat, kegagalan daripada sistem ketenteraan. Dalam bidang ketenteraan, sistem-sistem ini banyak menanggung dosa mengabaikan nasib masyarakat dan negara Islam yang lemah seperti persoalan Kashmir, Eritrea, minoriti Islam di Filipina, persoalan Palestin dan sebagainya. Yang lebih parah, ada negeri Arab tu yang menjadikan krisis tersebut sebagai daun dalam permainan politiknya untuk menggadaikan atau mempergunakan sebagai isu
untuk menjamin kekuasaan mereka. Sistem ini juga bertanggungjawab terhadap pengabaian membina kekuatan fizikal dan jiwa ummah yang membolehkan mereka menghadapi penjajahan dan menghalau Israel daripada bumi Palestin. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.